Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat masuk ke live Cipta hari ini. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Jadi jom kita sama-sama berdoa semoga ada satu waktu pada hari Jumaat ni di mana doa kita dimakbulkan. Jadi kita sama-sama doa semoga kita diberi kemurahan rezeki diberi kemurahan rezeki, diberi kesihatan diri yang baik, kelapangan waktu dan diberi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat untuk kita. Kita tak tahu kita jumpa lagi tak orang kata Jumaat yang akan datang. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk sama-sama berdoa. Terima kasih yang join Jadi mungkin bagus juga kita ambil keberkatan hari Jumaat tu untuk kita baca surah Al-Kahfi. Okey. Kalau tak dapat baca semua, kita baca ayat 1 hingga 10 dan 110. Okey. Itu sekadar peringatan peringatan untuk diri sendiri untuk Cipta dan juga untuk semualah yang ada bersama kita pada hari ini. Terima kasih yang join Cipta hari ini. Okey, jadi sebelum mungkin Cipta teruskan Cipta kenalkan diri dulu. Nama Nozita ataupun Cipta. Okey, Cipta siapa Cipta Jadi tak apalah, you all tak kenal Cipta kan. Yang mana kenal sebenarnya Cipta suka berkongsi lah. Selalunya Cipta berkongsi kebaikan menyimpan emas bersama siapa yang nak dengar lah, nak tambah ilmu. Dan Cipta sebenarnya telah mula menyimpan emas ni tahun 2018 hingga sekarang. Jadi ini merupakan tahun kelima tahun kelima Cipta menyimpan emas. Okey, kalau mungkin pelik pula kan dengar cerita emas tengah-tengah hari Jumaat. Biasanya Cipta memang bersiaran malam lah. Tapi hari Jumaat kita ada waktu yang panjang lah, waktu rehat yang panjang Jadi Cipta ambil sedikit kesempatan waktu tu untuk sama-sama berkongsi lah. Okey, tajuk Cipta hari ni Cipta letak sebab hari ni 1 Disember kan. 1 Disember tu awal bulan Jadi Cipta ucap selamat datang lah. Selamat datang kepada bulan Disember Maksudnya kita dah tinggalkan 11 bulan yang lepas untuk tahun 2023. Jadi mungkin ini masanya juga untuk kita semak baliklah apa yang kita dah buat sepanjang tahun 2023 kalau kita tengok yalah, ucap selamat datang je, apa sebenarnya yang Cipta nak ucapkan selamat datang tu Okey, kalau ikut Cipta kongsi kat belakang tu kat belakang Cipta tu Cipta tunjukkan itu adalah sebenarnya harga emas harga emas untuk hari ini, hari 1 Disember ni 1 Disember harga 1 gram emas adalah RM331. Jadi kalau Cipta baca Cipta tak nampak tak boleh nak tunjuk bawah tu. Sebenarnya dia ingatkan kita untuk kita terus orang kata apa? Konsisten sebenarnya untuk menyimpan emas sebelum dia jadi sejarah itu dia maksudnya peringatan lah, sebenarnya peringatan untuk diri Cipta sendiri dan juga mungkin untuk yang lain lah. Jadi kita kata kenapa sejarah kenapa dia jadi sejarah, sebab untuk makluman semua kalau Cipta cerita diri sendirilah, cerita diri sendiri tahun 2018 masa Cipta beli emas ni harga dia 1 gram 185. Jadi sebenarnya
Itu dah jadi sejarah. Kalau kita sekolah dululah, kita belajar sejarah tu kan, maksudnya kita belajar kisah-kisah yang mungkin mengingatkan kita lah waktu kemerdekaan tahun 57. Jadi bila cerita-cerita tu, Cita ingatkan sejarah harga emas. Cita kaitkan dengan harga emas yang Cita mula-mula beli. Waktu tu harga emas 1 gram 185. Jadi itu memang dah jadi sejarah, dan harga hari ini adalah 331. Itu sejarah yang barulah. Jadi mungkin bila 5 tahun lagi yang akan datang, harga hari ini tu dah jadi sejarah juga untuk waktu itu. Jadi mungkin kalau kata waktu 5 tahun akan datang tu harga dia 1 gram, mungkin katalah kita letak 500 RM500. Jadi harga 331 ni yang kita anggap orang kata apa, tinggi kan, kita rasa tinggi, itu pun dah jadi sejarah. Itu sebenarnya sejarah lah yang kita patut, maksudnya kita patut ingat. Dan mungkin itu juga yang maksudnya dari segi kita ingatkan diri kita. Contohnya kalau kata contohnya macam Cita dah mula, tapi mungkin Cita rasa Cita mula tu tak cukup lagi untuk sampaikan matlamat yang Cita nak. Jadi Cita akan terus gigih untuk menyimpan ni sampai Cita dapat capai matlamat macam tu. Jadi matlamat tu macam mana? Apa matlamat ni, Cita? Kalau kita tanya kan. Jadi sama juga sebenarnya kalau kita simpan duit lah. Kita simpan duit kan. Kita simpan duit kat bank, ataupun kita simpan duit dekat tabung haji. Kita simpan duit kat tabung haji, mungkin tujuan dia kita nak pergi haji kan. Jadi kita mungkin juga simpan duit dekat ASB contohnya, amanah saham tu. Sama juga mungkin kita guna untuk kita punya waktu kecemasan ke, ataupun waktu kita nak bersara nanti ke. Jadi memang semua perkara yang kita buat tu ada matlamat dia lah. Sama jugalah maksudnya kalau orang tanya Cita, kenapa Cita simpan emas ni? Dah lah tu cerita sejarah pula tu kan, cerita sejarah harga emas. Lepas tu cerita pula kenapa nak simpan emas. Memanglah macam Cita sendiri, Cita kata Cita simpan ni sebab nanti bila waktu bersara kan, Cita dapat gaji separuh. Jadi Cita kenalah ada backup untuk Cita, orang kata apa, yang separuh lagi nak cukupkan gaji yang sekarang kan. Sebab baru ni bila Cita dengar kan perkongsian daripada Tuan Samsudin Kadir kan. Dia cakap kalau kita duduk di bandar, untuk contohnya kita ada kita gunakanlah setiap bulan tu RM1,000. Jadi dalam setahun kita akan perlukan 12,000, dan tempoh dia kata kehidupan lah yang kita ambil. Kalau contohnya kita bersara umur 60 tu, nak sampai kepada kita punya umur yang biasa, dia anggap umur yang biasa 15 tahun lagi. Jadi maksudnya kita punya umur tu sampai 75 tahun je. Dia kata kita perlukan kalau duduk di bandar tu dalam 900,000 untuk bersara. Bersara dengan setiap bulan kita punya keperluan tu RM1,000. Jadi you all rasa RM1,000 tu cukup tak untuk kita bersara tu? Untuk kita bersara dengan harga sekarang harga sekarang ni barang dah naik kan. Itu pun dia kata yang 900,000 tu untuk di bandar, dan kalau di kampung tu dia cakap dalam 400, separuhlah 450,000. Maksudnya mungkin kehidupan dekat kampung tu dalam RM500 kita cukup untuk menyara kehidupan kita. Tapi kan kalau Cita fikir kan, tak tahulah, sebab contohnya kita bayar bil kan, kalau mungkin itu untuk makan saja mungkin cukup lah kan. Sebab semalam petang Cita pergi pasar pasar malam kan, pasar malam itu beli makanan je tau, untuk Cita berdua je dengan anak seorang lagi. Pergi kita pergi kedai mula-mula, kita beli soto kan. Cita beli soto harga je RM6.50. Lepas tu dah beli soto, beli pula satu lagi makanan yang dia nak tu puding yang puding dalam cawan tu kan, RM2.
Jadi dah RM8 kan, RM8.50. Lepas tu pergi kedai kedua, kita beli sausage yang besar tu kan. Harga dia RM5. Harga dia RM5. Jadi tadi 6 campur 2, 8. 8 campur 5, dah RM13. RM13.50. Lepas tu pergi satu lagi kedai ketiga, beli air kan. Beli air, satu cawan tu harga dia RM4. Jadi 13 campur 4 dah RM17.50. Kita tak dapat apa-apa pun. Itu je. Itu untuk bagus seorang anak Bagus seorang anak. Jadi kita boleh bayanglah macam mana sebenarnya duit kita tu mengalir macam tu je kan. Duit kita mengalir macam mudah sangat kan. Itu baru satu hari tak sampai satu hari pun sebenarnya. Petang je pergi pasar malam. Pergi pasar malam buat duit 50 tu tak tahulah dapat apa je kan. Itu sebenarnya salah satu sebab jugalah sebenarnya Cik Ta tukarkan duit Cik Ta tu kepada simpan emas sebab kita tahulah emas ni dia zero inflasi zero inflasi. Zero inflasi maksud dia kita beli contohnya 1 dinar kita beli 1 dinar 1 dinar tu harganya dalam 1,000 lebih hari ni 1,400 macam tu kan. 1,400 tahun yang lalu kita gunakan 1 dinar tu kita boleh dapat seekor kambing. Dan hari ni kalau kita gunakan 1 dinar yang sama, kita masih boleh beli seekor kambing. Itu perbandingan antara duit dengan emas. Sebab macam Cik Ta sebut, emas tu dia tak ada inflasi, 0% inflasi Sedangkan duit kita tu inflasi dia dalam anggarannya mungkin dalam 4 ke 5% kan dalam setahun mungkin. Jadi kalau kita nak faham tu mungkin kita faham dari segi apa yang kita belilah setiap hari kan. Mungkin contoh kan kalau kita beli apa? Kita tiap-tiap hari kita makan nasi kan. Kita beli beras. Contohnya kita beli beras kan. Kalau 5 tahun dulu, harga mungkin sekilo beras. Cik Ta beli beras sikit-sikit je, sekilo. Kalau beras wangi tu kan, sekilo tu Cik Ta tengok harganya RM7.90 sekilo sekarang lah. Jadi mungkin kalau campurkan lagi 5 tahun akan datang, duit RM7.90 tu dapat tak sekilo beras wangi tu? Mungkin tak dapat lah. Mungkin dapat setengah kilo je kot Sama juga mungkin kalau kita bagi contoh. Mungkin contoh yang mudah Hai Cik Rozi. Cik Rozi pun ada bersama Cik Ta hari ni. Tengah hari ya Cik. Okey, kita ucap selamat datang kepada Disember Cik Rozi. Hai Cik Rozi, salam Jumaat. Okey, jadi kalau kita bagi contoh lah, mungkin yang contoh yang mudah kita nampak anak kita pergi sekolah. Anak kita pergi sekolah kan, katalah kita tak boleh bagi contoh zaman kita lah kot zaman Cik Ta jauh sangat sebab Cik Ta pun dah nak bersara kan. Jadi kalau zaman Cik Ta dulu sekolah, Cik Ta buat duit 5 sen je dah cukup dah nak beli makanan. Waktu tu kan. Waktu tu bila tu Cik Ta? Okey, Cik Ta darjah 1 Cik Ta darjah 1 tahun 79. Ya ke? Betul. Tahun 79 darjah 1. Memang dah nak bersara lah kan. Jadi kalau nak pergi sekolah kan, cakap Husna pergi sekolah ni RM1 ni untuk beli kuih, RM1 lagi beli air. Jadi setakat ni bagi RM2. Bagi RM2 sekolah pagi, RM2 sekolah petang. Itu pun sebenarnya paling minimum lah Cik Ta rasa sebab dekat sekolah dia bagus lagi. Masih ada makanan harga RM1 Mungkin kalau sekolah yang dekat betul-betul bandar sebab Cik Ta kat kampung mungkin harga tu dah tak dapat lah mungkin Tapi itulah nilaian perbezaan lah yang kita mungkin nak nampak dia mudah Wah, welcome Disember dan indah, sangat indah Cik Rozi sebab kalau kita selalu kan Disember tu
kalau selalu sekolah, kita sebenarnya dah hujung sekolah. Tapi kali ni kita punya sekolah habis bulan 3 kan. Jadi kita punya cuti Disember tu tak panjang lah. Kita punya cuti Disember cuma ada 2 minggu je untuk cuti sekolah. Penggal ketiga kita ada satu penggal lagi untuk yang akan datang lah. Jadi sebenarnya tadi cerita recap balik yang kita datang selamat datang Disember tu sebenarnya kita nak tengok balik lah sepanjang Januari sampai November tu apa yang dah kita buat dan cerita tadi sentuh tentang sejarah. Sejarah maksudnya harga hari ni yang kita tengok ni dia akan jadi sejarah selepas ni lah. Sama juga waktu Cita kongsi tadi waktu Cita mula-mula orang kata beli emas tu kan, harga tu waktu tu 185 dah jadi sejarah. Waktu Cita beli 1 dinar harganya waktu tu RM901 pun dah jadi sejarah. Waktu Cita beli juga masa tu gram Cita beli 50 gram bukan nak membangga diri, maksudnya nak kata tu bestnya kan simpan tu sebab dia bila kita boleh simpan sikit-sikit, kita boleh orang kata apa, simpan benda yang kita rasa tak mampu sebelum ni, kita sebenarnya mampu bila kita boleh bayar secara sikit-sikit dia panggil syariah easy payment purchase tu yang Cita selalu Cita suka ambil lah benda tu dia pun dah jadi sejarah waktu tu 50 gram Cita beli harganya RM9,124 dan hari ni harga tu memang dah jadi sejarah juga dan harga yang kita kena ambil adalah dalam dekat dengan 14K dekat dengan 14K untuk 50 gram. Jadi memang banyak sejarah yang akan ditinggalkan. Jadi apa yang perlu kita orang kata apa kita pegang sejarah tu biar tinggal sejarah tapi kita ambil pengajaran supaya kita orang kata apa tak tertinggal dengan apa yang ada. Dan kalau contohnya kita tak bermula lagi, mungkin kita rasa tak ada keperluan kita nak mula, kita kena fikir satu benda, duit inflasi dia ada duit ada inflasi dan emas tu tak ada inflasi. Jadi kalau contohnya kita ada duit yang kita mungkin tak guna dalam 3 hingga 5 tahun ke atas lah kita tak guna mungkin jadi kita bagusnya kita alihkan duit tu ke bentuk emas Maksudnya mindset kita tu kita alih sebenarnya alih duit ke bentuk gram emas. Sebab duit tu bila kita nampak kita nak guna. Tapi bila emas tu kita nampak dia dalam bentuk gram kita nampak gram je. Bila kita katalah kita beli contoh hari ni kita beli RM100 kita dapat 0.3021 gram. Jadi dia dalam bentuk gram. Jadi kita tak rasa nak pakai lah. Itu yang Cita rasa pengalaman sendiri, testimoni. Jadi kita dan kita akan rasa bersemangat bersemangat untuk terus tambah gram yang ada tambah gram yang ada. Jadi sebenarnya memang orang kata apa dia sangat lain lah sebenarnya apa yang Cita nak kata tu memang kena cubalah. Sebab aura emas tu dia sebenarnya makin kita simpan makin kita nak tambah. Kita nak tambah tu kita nak cukupkan. Contohlah kita dah ada dalam akaun kita tu dah ada orang kata apa 5 gram. Tuan Syukur kata kalau kita nak nampak kaya kan, kita kena simpan satu gold bar 5 gram dalam dompet kita. 5 gram Jadi kita kena tambah lagi 1 gram sebab kalau nak keluarkan kita kena ada 6 gram kan. Kita kena ada at least baki 1 gram dalam akaun. Jadi kita pun berusaha bersungguh-sungguh tu nak tambah lagi 1 gram. Jadi kalau nak tambah, kalau nak cepat kita belilah terus 1 gram kan. Jadi kita boleh keluarkan 5 gram tu. Tapi kalau mungkin kita kata bajet kita tak ada, kita beli sikit-sikit lah RM100 dah boleh beli kan macam tu. Jadi itu sebenarnya sebenarnya yang sangat mudah. Maksudnya kita boleh miliki benda yang mahal pada harga yang kita sangat mampu milik. Macam tu. Beli sikit-sikit. Bila dah cukup gram kita boleh keluarkan dan kita boleh pegang sendiri untuk kita rasa aura emas tu.
Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang mungkin kali pertama mungkin dengar tentang emas ni, dan mungkin nak dapatkan lebih, orang kata apa, lebih maklumat lah, boleh follow Cik Ta punya TikTok ni. Cik Ta ada cerita juga sikit-sikit maksudnya contoh, kalau nak mudah mungkin dia kena tengok daripada bilangan 1 bilangan 1 punya video, sebab Cik Ta punya video tu baru, sebenarnya Cik Ta pun baru lagi, ada dah lagi ni 82 ke 84 kot. 84 video yang ada kat situ. Jadi mungkin boleh mula daripada bilangan 1 tu, maksudnya kita faham daripada segi mindset. Maksudnya untuk kita, orang kata, berjaya simpan emas tu, kita kena ada mindset yang betul. Mindset tu macam mana yang macam Cik Ta sebut tadi lah. Maksudnya kita simpan emas tu hanya kita alih duit kita tu, RM kita tu ke bentuk emas. Sebenarnya kita tak rugi apa-apa pun. Tak rugi apa-apa. Kita hanya tukar bentuk dia je. Dan nanti kalau kita nak gunakan dia balik, kita boleh tukar balik bentuk tu kepada bentuk emas balik. Bentuk duit balik. Macam tu. Jadi sebenarnya untuk siapa-siapa yang mungkin tak pernah mula lagi. Tak pernah mula. Jadi tak perlu tengok harga tu tinggi ke rendah. Kita mula je waktu kita ada duit. Waktu kita ada duit. Sekurang-kurangnya bila kita dah mula tu, kita dah nampak jalan. Daripada kalau contohnya kita tak mula-mula, memang sampai bila pun kita tak akan, orang kata apa, langkah pertama tu lah sebenarnya yang susah. Sebab macam dulu pun Cik Ta nak mula tu, Cik Ta mula tu sebab Cik Ta rasa langkah tu mudah sebab adik Cik Ta yang kenalkan kan. Jadi Cik Ta rasa, adik aku kenalkan ni takkanlah dia nak tipu kan. Memang jadi okeylah, alhamdulillah lah Cik Ta tak berkira pun. Terus je join RM100. RM100 kan, 2 keping RM50 tu kita dah boleh simpan emas. Why not kita simpan, macam tu. Jadi Cik Ta pun mula terus. Tapi sebenarnya memang ramai saja orang yang berkira-kira. Ada juga yang mungkin dah daftar pun tak nak buat pun pembelian yang pertama tu sebab masih ragu. Jadi apa yang Cik Ta nak cakap sebenarnya, dia sebenarnya okey je sebab Cik Ta apa orang kata, jumpa Public Golden 5 tahun lepas ni. 5 tahun yang lepas tu. Dan dia memang telah bermula waktu tu sejak tahun 2008 lagi. Dan sekarang dah berada pada, orang kata, tahun ke-16. Tahun ke-16. Jadi kita tak, pada Cik Ta lah, Cik Ta sendiri tak ragulah sebab bila Cik Ta beli emas memang dapat emas. Walaupun kita dapat tu secara post insurance, memang insya-Allah kita akan dapat lah benda tu. Jadi Cik Ta doakan Cik Ta doakan ni hari Jumaat yang mulia ni, semoga kita semua diberi, orang kata apa, kemurahan rezeki yang berkat, barakah. Jadi diberi kesihatan diri yang baik, diberi, orang kata, kebahagiaan hidup dunia akhirat untuk kita lah. Dan semoga kita dengan asbab mungkin kita menyimpan emas, kita letak target, sekurang-kurangnya aku simpan emas ni aku boleh bayar zakat, contohnya zakat emas. Jadi kita target lah 85 gram. 85 gram tu untuk kita layak bayar zakat emas. Dan untuk tempoh setahun lah, maksudnya contohnya kita dah ada 85 gram tu dan tempoh setahun kita dah layak bayar zakat. Jadi dengan sebab kita menyimpan tu, kita dapat bantu yang lain juga. Okey. Itu saja sebenarnya pengongsian Cik Ta pada hari ini. Moga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, boleh kongsikan dengan lebih ramai orang. Kalau belum mula, boleh mula. Kalau tak mula lagi, kalau dah mula, terus konsisten hingga capai matlamat yang kita nak. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.